Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan Maknin yang cuba nak masukkan golongan salafi zaman sekarang ni, yakni puak depa lah, sebagai golongan al-ghuraba yang dipuji di dalam hadis Nabi SAW. Mereka terlalu mencuba untuk memasukkan puak mereka dalam golongan al-ghuraba kerana terdapat satu hadis riwayat Ibnu Majah, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa iza ra'aytum ikhtilafa fa 'alaykum bis-sawadil a'zam, yakni al-haqqu wa ahluh. Yang bermaksud sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Maka jika kalian melihat perselisihan, berpeganglah pada as-sawadul a'zam, iaitu al-haq dan ahlul haq. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 3950. Jadi siapakah Sawadul A'zam? Imam Asy-Syatibi berkata dalam kitabnya Al-I'tisam, As-Sawadul A'zam adalah golongan yang berjaya, dan barang siapa berada bersama mereka ini pada perkara atau urusan agama, maka dia berada bersama kebenaran. As-Sawadul A'zam juga adalah golongan majority, yang mana di dalamnya terdapat mujtahid ummah, ahli syariat yang beramal dengannya, dan selain daripada itu termasuk di bawah kumpulan ini kerana mereka ini hanya mengikut para imam dan ahli-ahli syariat. Pendapat ini disokong oleh Abu Mas'ud Al-Ansari dan Ibnu Mas'ud. Dengan tafsiran Sawadul A'zam tadi, puak-puak Wahabi Salafi jadi tak puas hati, sebab mereka adalah golongan minoriti, dan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah golongan majoriti. Kerana dari tahun 300 Hijrah hinggalah hari ini, majoriti ulama muktabar berpegang dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi terpaksalah Wahabi, Salafi dan lebih-lebih perlis ni menunggang hadis-hadis atau kalam ulama yang menunjukkan golongan minoriti pun ada atas jalan kebenaran. Sebelum kita react pasal al-ghuraba, kita tengok video dia dulu. Ikut jalan yang betul, walaupun berada di atas kelompok yang sedikit yang hanya Allah yang mengetahui bilangannya, jangan pernah takut. Biarlah ditohmah dengan apapun gelaran, jangan bimbang. Kerana yang mentohmah, yang mengangkat jari dan isyarat kepada kamu, dia juga belum tentu ada kebahagiaan dia di dunia ataupun kebahagiaan dia pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Biar kita berada dalam kelompok yang sedikit, dalam hadis Nabi menyebutkan biar kita berada dalam kelompok yang asing. Biar di atas kelompok yang sedikit ataupun di atas kelompok yang asing. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Tuan mungkin pernah dengarkan perkataan ghuraba. Kata Nabi SAW bahawa sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan dagang, datang dalam keadaan asing. Sikit tak ada siapa yang tahu tentang Islam, hanya Nabi SAW, kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabat yang terdekat. Dan Islam itu akan kembali menjadi asing, kembali menjadi dagang. Bila hari ini kita mengajak manusia untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arasy. Oh, hampa ni mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu wujud, tidak ada tempat, Allah itu wujud, tak ada makan. Bahkan ada yang mengatakan Allah wujud fi kulli makan. Oh, lagi penat. Allah ada di mana-mana saja. Oh, siap mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahawa sesungguhnya yang dikatakan dengan Allah Subhanahu wa taala wujud di mana-mana, sebab Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berada di mana sahaja kamu berada. Oh, cengih. Oh, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Letakkan maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala jika kamu ingin menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jal, hudan lil muttaqin, dan juga untuk kalian berada di atas orang-orang yang asing. Fatuba lil ghuraba. Islam itu asing, Islam itu dagang, dia akan kembali menjadi dagang. Hari ini bila kita ajak manusia untuk beriman dengan isi kandungan yang sahih, yang pasti di atas kefahaman salaf,
Wahabi. Bila kita mengajak untuk kembali kepada tauhid yang satu, kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta mohon pertolongan kepada Allah. Nak buat macam mana? Kalau apa nak panggil kami Wahabi sekalipun, tidak ada permasalahan pada istilah. Yang kita nak fatuba lil ghuraba, mudah-mudahan kalian berada dalam kelompok yang asing. Sunnah menjadi begitu asing, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjadi terasing. Kerana hari ini orang sudah mula mengangkat Asy'ariyah dan Maturidiyah, seolah-olah Asy'ariyah dan Maturidiyah lah pejuang dalam menetapkan dan juga menegakkan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal. Mas Atta. Tapi bohong. Baik, dalam video tadi kita nampak Maknin nak masukkan diri dia dan geng-geng dia dalam golongan Al-Ghuraba dengan alasan paling rare, iaitu kerana ramai yang mengangkat Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kerana Asy'ariyah dan Maturidiyah menolak Allah bertempat, maka datanglah dan muncullah lebih-lebih peralih yang tidak diangkat oleh masyarakat, dan datanglah lebih peralih menyeru masyarakat supaya beriktikad Allah bersemayam di atas langit. Kalau macam ni lah Maknin buat tafsiran hadis, boleh lingkup agama ni. Tersengih-sengih puak-puak Syiah, pengikut Ayah Pin, puak Qadiani dan ajaran sesat yang lain. Dia kata kami pun Al-Ghuraba juga. Baik, Nabi SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Yang bermaksud Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, yakni orang-orang yang asing. Hadis riwayat Sahih Muslim, nombor hadis 145. Sahabat bertanya, siapakah al-ghuraba? Maka Nabi bersabda, "Unasun salihuna fi unasi su'in kasirin min ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum." Yang bermaksud orang-orang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang buruk, orang yang menderhakai, yakni menentang mereka lebih banyak daripada mentaati mereka. Hadis Musnad Imam Ahmad, nombor hadis 10, muka surat 136. Dalam hadis dah jelas-jelas nyatakan siapakah al-ghuraba. Al-ghuraba adalah orang-orang soleh yang taat pada agama dengan kefahaman yang benar, yang dikelilingi oleh orang-orang rosak agamanya sehingga mereka ditentang kerana taat pada agamanya. Pun begitu mereka tetap taat pada agamanya, inilah yang dinamakan al-ghuraba, bukan golongan yang amal agama dengan kefahaman yang menyimpang dan bercanggah dengan pandangan majoriti ulama-ulama muktabar seperti Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Wahabi, Salafi dan seumpamanya. Jadi Maknin and the gang jangan perasan lebih-lebih malu kat orang sama. Kalau al-gharib atau asing di tengah-tengah orang kafir atau orang yang sesat, bolehlah kita kata mereka ni al-ghuraba. Tapi kalau asing di tengah-tengah majoriti ulama yang soleh, al-ghuraba datang apa? Tu sesat namanya, bongok. Kemudian Maknin kata lagi, mungkin dia kata kat kita kot, dia kata kita mendakwa Allah di mana-mana. Ni pun dakwaan bodoh Maknin. Cuba ikut otak sekali-sekala Maknin, woi. Kalau kami dah nafikan Allah bertempat, takkanlah kami akan kata Allah di mana-mana. Kalaulah kami kata Allah di mana-mana, buat apalah kami duk kata Allah ada tanpa bertempat. Nak mohon masyarakat pun gunalah otak sama. Asyik guna lucu je, tak letih lah. Kesimpulannya, apa yang didakwa oleh Maknin itu sekadar nak sedapkan hati mereka saja dan nak menipu masyarakat bahawa mereka juga adalah golongan di atas kebenaran. Sedangkan tidak. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.